Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk kepada sambung sistem persamaan kita 3 persamaan dah. Kita masuk kepada 2 persamaan. Bila 2 persamaan, dia melibatkan satu persamaan linear. Okey, satu lagi mesti persamaan tak linear. Okey, awak tengok 1A. Yang persamaan pertama ni adalah persamaan linear. Tak ada kuasa 2 pun kan? Okey. Tengok yang bawah dia, persamaan satu lagi. Ada y kuasa 2. Ni adalah persamaan tak linear. Okey, ada satu persamaan, ada persamaan kedua. Satu linear, satu tak linear. Tengok kuasa 2 je maksudnya dia tak linear. Okey? Okey, sekarang kita tengok persamaan yang linear. Jadikan dia sebagai perkara rumus. Jadi, 2x tolak y sama dengan 7. 2x tolak 7 sama dengan y bawa sini. Negatif jadi positif. Senang macam tu. Mudah kan? Okey. Jadi, y sama dengan 2x tolak 7. Ini persamaan ke-3. Okey, sekarang ambil persamaan 3. Masuk dalam, apa yang kita tak guna lagi? Masuk dalam persamaan 2. So, persamaan 2 jadi rumah dia. Y kuasa 2 tolak x. X tambah y sama dengan 11. So, kembangkan dulu sebelum nak masukkan. Y kuasa 2 tolak x kuasa 2. Negatif, negatif, negatif xy. 11 bawa ke sini tolak 11 sama dengan kosong. Okey, ni sekarang baru masukkan nilai y ni tadi ke dalam persamaan ini. Okey. Jadi persamaan ni y kuasa 2. Jadi y dia apa? 2x tolak 7 kuasa 2. Nampak? Ni salin balik. Tolak x tolak x. Okey, ada y lagi. Ni y kan? Jadi y dia adalah 2x tolak 7 tolak 11 sama dengan kosong. Nampak situ? Okey, sekarang kembangkan. Okey, kembangkan. 2x kuasa 2 kita dapat 4x kuasa 2. Negatif 7 kuasa 2 kita dapat positif 49. Nampak? Okey, yang ketiga mesti buat 2 darab negatif 7 negatif 14 darab 2x. Nampak? So, negatif 28x. Saya ulang balik. 2 darab negatif 7 darab 2x. Itu cara cepat kita nak kembangkan. Okey, kemudian sambung. Apa tak tulis lagi? Tolak x kuasa 2. Okey, ni darab masuk. Tolak 2x kuasa 2. Ni darab lagi masuk. Tambah 7x tolak 11 sama dengan kosong. Okey, now x kuasa 2. X kuasa 2, X kuasa 2. Okey, 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Jadi, 3X kuasa 2. 3X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. Jadi, X kuasa 2. Nampak? Okey, ni kalau tak pasti, tekankan kereta. 4 tolak 1 tolak 2. Okey, dapat terus X kuasa 2. Dapat 1 kan? Dapat 1. 1X kuasa 2 lah. Okey, next. Nombor seterusnya. 49 tolak 11. Berapa? Positif 38. Okey, kemudian apa yang tertinggal lagi? Negatif 28x tambah 7x. Dapat negatif 21. X sama dengan kosong. Semua dah habis kan? Okey, so kita susun balik persamaan kita menjadi x kuasa 2 tolak 21x tambah 38 sama dengan kosong. Yang ini adalah dalam bentuk kuadratik. Okey, dari sini kita boleh buat kaedah nak selesaikan kuadratik. Ada 3 kaedah kan? Awak ingat balik. Satu rumus. Satu rumus. Rumus yang negatif x tambah tolak x negatif b tambah tolak
negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okey. Okey, satu lagi pemfaktoran. Okey. Okey, jadi yang ni awak guna kalkulator. Tengok dia dapat nombor bulat ke tak. Okey. Bila cikgu guna kalkulator, cikgu dapat nombor bulat. So kita boleh buat pemfaktoran, iaitu X tolak 19 X tolak 2 sama dengan 0. Kita guna kalkulator yang EQN tu kan. Okey. So kat sini kita akan dapat X, cikgu sambung atas ni, X sama dengan 19, X sama dengan 2. So dah dapat dua jawapan ni. Masukkan kembali ke dalam persamaan 3. Sebab kita nak cari nilai Y. So Y sama dengan 2X tolak 7. Bermaksud Y sama dengan 2 darab 19 tolak 7. Y kita akan dapat 31. Okey, untuk X kedua, Y sama dengan 2X tolak 7. Y sama dengan 2 darab 2 tolak 7. Y sama dengan negatif 3. Boleh? Faham? Okey, selesai. Itu sahaja. Mudah sangat kan? Okey. Ni jawapan dia, ni jawapan dia, ni jawapan dia, ni jawapan dia. Okey? So, kita proceed ke soalan seterusnya. Okey. Cikgu nak tunjuk kaedah graf. Okey, yang ni tadi cikgu kata kaedah penggantian. Yang ni kaedah penggantian. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk kaedah graf. Okey. Kita pergi ke kaedah graf. Okey. Kaedah perwakilan graf. Okey, kita tengok. Okey, dengan menggunakan kaedah perwakilan graf. Okey, ni cikgu buat graf dari komputer lah. Sebab ini awak takkan, dia ni daripada apps. Jadi awak takkan boleh nak kira sebab dia ada kuasa 2 dengan kuasa 2. Okey, kuadratik tu ada 2 kali. Okey. Okey, sebab ni Y kuasa 2, kita ada X kuasa 2 juga kan. So, kita tengok daripada graf ni, garis lurus tu kita boleh cari. Nak buat garis lurus, 2X tolak Y sama dengan 7. Kita boleh cari dengan... Okey, kita boleh cari dengan kita gantikan X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan negatif 7. Nampak? So, sini nampak sini. Koordinat dia 0, negatif 7. Yang ni. Ni untuk garis lurus. Okey. Untuk seterusnya. Kita boleh gantikan Y sama dengan 0. 2X sama dengan 7. X sama dengan 7 per 2. 7 per 2 ni 3.5. Jadi koordinat dia 3.50. So kat sini 3.50. Yang ni. So dapat garis lurus. Okey, bila kuadratik, yang ni dia ada 2. Satu Y kuasa 2, satu X kuasa 2. Jadi, guna komputer kita akan dapat kuadratiknya macam gini. Okey. Macam dalam rajah ni. Okey. Ini. Dan yang tu. Okey, kemudian kita tengok. Kat mana dia bersilang. Bila persamaan serentak ni sebenarnya graf tu dia bersilang. Okey, so dia bersilang dekat titik. Ya, sini 2. Ni 2 negatif 3. Satu lagi kat sini. 19.31. Okey, boleh. Jadi dia punya nilai dia X sama dengan 19, Y sama dengan 31. Satu lagi penyelesaian. X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Sama macam kita buat kaedah penggantian tadi. Okey, boleh. Okey, next. Kita tengok macam mana kaedah penghapusan.
Okey, kita sambung soalan 1B. 5y tambah x sama dengan 1. X tambah 3y kuasa 2 sama dengan negatif 1. Yang ini cikgu nak buat kaedah penggantian. Penghapusan. Okey. Kaedah penghapusan kita tengok lagi tadi kan. Okey, kaedah penghapusan. So, pertama sekali. Okey, buat tengok 5y tambah x sama dengan 1. Okey. Yang kedua, buat samakan macam ni. 3y kuasa 2 tambah x sama dengan negatif 1. Nampak tak? Okey. So, kita tolakkan dua-dua ni, nak hapuskan x. So, kita akan dapat kita akan dapat 5y tolak 3y kuasa 2 sama dengan 2. Kita tolak x, tolak x. Okey, dapat kosong kan? Okey, kemudian yang ni kita boleh buat negatif 3y kuasa 2 tambah 5y tolak 2 sama dengan kosong. Positifkan dia, 3y kuasa 2 tolak 5y tambah 2 sama dengan kosong. Okey, dari sini kita boleh buat pemfaktoran. 3y tolak 2, y tolak 1 sama dengan kosong. Y sama dengan 2 per 3, y sama dengan 1. Okey, faham? Okey, boleh? Okey, senang je kan? Okey, so sekarang masukkan nilai y yang kita dapat tadi ke dalam persamaan 1. So, y sama dengan 2 per 3. Persamaan 1 kita dapat 5 2 per 3 tambah x sama dengan 1. So, x sama dengan 1 tolak 10 per 3. So, kita akan dapat negatif 7 per 3. So, x. Okey, satu lagi nilai x adalah y sama dengan 1. 5 darab 1 tambah x sama dengan 1. X sama dengan 1 tolak 5. X sama dengan negatif 4. Okey. Boleh? Okey, so sekarang kita cuba nak tengok kaedah penggantian guna soalan yang sama. Okey, macam mana nak buat kaedah penggantian? Sekarang cikgu nak buat kaedah penggantian. Okey, untuk soalan 1B. So, ada dua persamaan pertama dengan persamaan kedua. Apa yang perlu kita buat kalau kaedah penggantian? Yes, perkara rumus. Jadi, 5y tambah x sama dengan 1. X sama dengan 1 tolak 5y. Dapatlah persamaan ke-3. Kemudian persamaan 3 masuk dalam apa persamaan kita tak guna lagi? Ya, 2. Masuk dalam persamaan 2. So, persamaan 2 adalah x tambah 3y kuasa 2 sama dengan negatif 1. Jadi x yang kita dapat ni adalah 1 tolak 5y tambah 3y kuasa 2 tambah 1 sama dengan 0. Bawa siap-siap negatif 1 tu ke dalam. Okey, jadi 3y kuasa 2 tolak 5y. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 0. So, dapat juga. Okey, kita faktorkan. 3y tolak 2. Y tolak 1 sama dengan 0. 3y tolak 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2 per 3. Ataupun y tolak 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1. So, masuk balik dekat persamaan 3. Tengok persamaan 3. X tolak 1. X sama dengan 1 tolak 5y per X tolak 1. X sama dengan, ya Allah, apa hal ni? X sama dengan 1 tolak 5y. Jadi 1 tolak y kita dapat 2 per 3. So, 1 tolak 10 per 3. So, dapat negatif 7 per 3. Samakan macam tadi. Okey, satu lagi.
X sama dengan 1 tolak 5Y. X sama dengan 1 tolak 5 darab 1. So dapat 1 tolak 5 dapat negatif 4. Okey, sama betul. Okey, kita tengok pula soalan ni kita boleh buat perwatakan tu. Kita dapat yang ni, graf linear tu 5y tambah X sama dengan 1. Graf linear kita boleh buat. Okey, graf kuadratik pun kita boleh buat. So yang ni dapat X tambah 3y kuasa 2 sama dengan negatif 1. Okey, so kita tengok dia punya persilangan adalah ini dan ini. Nampak tak? Negatif 4y. Ni negatif 4 1, negatif 4 1. Dapat sama macam kita dapat koordinat tadi. X sama dengan negatif 4, y sama dengan 1. Okey, boleh faham? Okey, next kita terus ke soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C berbeza sikit. Okey, cikgu nak buat satu kaedah sahaja, iaitu kaedah penggantian. Sebab apa? Sebab kita ada 1 per X tolak 1 per Y. Macam mana nak buat? Okey, bila ada soalan macam ni, okey, Y sama dengan 3 tolak X. Yang ni dah tak ada masalah. Pas dah. Dah ada perkara rumus, betul? Okey, yang kedua kita tengok 1 per X tolak 1 per Y sama dengan 2. Ada pula bawah dia. So jangan susah hati. Awak just darab je kedua-dua ni dengan X, Y. Nampak tak? Bawah dia X dengan Y. Darab je X, Y. Okey, so dari sini kita boleh potong. Nampak? Dah cancel dah X kat bawah tu. Tak ada masalah. Y dengan Y. Okey, so tulis balik. Y darab 1, Y. Tolak X darab 1, X sama dengan 2X, Y. Selesai kan? Okey, so sekarang masukkan yang 1 ke dalam persamaan 3. Masuk 1 ke dalam persamaan baru. Yang ni kita dah tak pakai dah ni. Yang ni tak pakai dah sebab kita dah ada persamaan baru. So, Y yang kita dapat adalah 3 tolak X tolak X sama dengan 2X. Y yang kita dapat adalah 3 tolak X. Nampak? Okey, sekarang kembangkan dia. 3 tolak X sama dengan 2 darab 3. Yes, 6. 6X 2X darab negatif X, kita dapat negatif 2X kuasa 2. Okey, so ni dapat 3 tolak 2X. Ni bawa ke sini jadi negatif 6X. Ni bawa ke seberang jadi tambah 2X kuasa 2. Okey, make sure negatif positif jangan tersilap. So kat sini ni bawa depan 2X kuasa 2. Ini kita boleh selesaikan. Tolak, yes, 8X tambah 3 sama dengan 0. Okey, kemudian yang ni bila awak tekan untuk buat perfakturan, dia tak dapat nombor bulat, dia dapat nombor pecahan. Dia dapat nombor perpuluhan. Perpuluhan tak boleh guna yang ni. So kita terus guna kaedah. Siapa boleh ingat kaedah rumus? Okey, guna kaedah rumus. Apa rumus dia? X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. Okey, so mana 1A, mana 1B, mana 1C? A dia adalah 2. B dia adalah yang couple dengan X, negatif 8. C dia adalah 3. So masukkan nilai ke dalam persamaan tersebut. X, ni X kan? X sama dengan negatif B. Negatif 8 tambah tolak punca kuasa negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A dia 2, C dia 3. Bagus. Per 2, A dia 2. Okey, yang ni dia ada 2. Okey, X sama dengan 8 tambah tolak punca. Awak selesaikan yang dalam ni. Yang ni. Okey. Ini dapat punca 40 per 4. Bila ada tambah tolak kat sini, bermaksud
X sama dengan 8 tambah punca 40 per 4. Satu lagi X sama dengan 8 tolak punca 40 per 4. So, akan dapat jawapan X sama dengan 3.5811. Yang ni kita akan dapat, ni guna kalkulator ya, 0.4189. So, dah dapat nilai X. Masukkan balik ke dalam persamaan Y. So, Y sama dengan 3 tolak X. Y sama dengan 3 tolak 58 pula. 3 tolak, yes, 3.5811. So, Y kita akan dapat negatif 0.5811. So, tengok Y yang kedua. Y sama dengan 3 tolak X kan. X dia adalah 3 tolak 0.4189. So, Y dia kita akan dapat 2.5811. Okey, faham? Boleh? Jelas? Okey, dah faham? Bagus. Kalau boleh ikut, boleh buat sendiri. Boleh buat semula dengan sendiri lagi bagus. Kalau tak boleh, salin dulu. Okey? Okey. Next question. Okey, kita ambil soalan. Satu soalan antara D, E, F. Yang mana agak yang macam susah aja. Okey, kita tengok soalan D. Sebab D ni ada Y kat bawah. Okey. So, kat sini 3Y tambah 5Y sama dengan 1. Okey. Sekarang kita tengok apa masalah Y kat bawah ni. Bila ada masalah, kita selesaikan masalah tu. Supaya awak tak serabut alam. X tambah 2Y sama dengan 4 per Y. Okey. Ya, cikgu salah tulis kat sini 3X. Okey. So, macam mana nak hilangkan Y kat bawah? Kita darab je semua dengan Y. Macam tu je. Senang je penyelesaian dia kan? Okey, jadi Y bawah ni darab dengan Y atas, kita boleh cancel. Okey, yang lain jangan korang cancel pula. Jadi, XY tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 4. Selesai masalah kan? Okey, jadi sekarang mana yang linear? Yes, yang linear adalah yang pertama. Bila yang linear adalah yang pertama, okey, linear yang pertama kan? Jadi, linear ni kita akan jadikan perkara rumus. Okey, this one. 3X tambah 5Y sama dengan 1. So, 3X sama dengan 1 tolak 5Y. X sama dengan 1 tolak 5Y per 3. Nampak? Okey, jadi gantikan X ke dalam persamaan yang kedua. So, X 1 tolak 5Y per 3 Y tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 4. Okey. Darab masuk dulu. Jadi kita tengok per 3 tu pula. Y tolak 5Y kuasa 2 per 3 tambah 2Y kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. 4 siap-siap. Okey. Next. Ada pula per 3. Cikgu cakap kalau ada per, kita buat apa? Yes, darab 3. Ni pun darab 3. Setiap satu tu darab 3. Nampak? So, kita akan boleh cancel kat sini. Kita akan dapat persamaan kita akan dapat Y tolak 5Y kuasa 2 tambah 6Y kuasa 2 tolak 12 sama dengan 0. Nampak situ? Dah nampak mudah. Okey. So, sekarang Y negatif 5Y kuasa 2 tambah 6Y kuasa 2. Kita akan dapat apa? Yes. Positif Y kuasa 2 tolak 12 sama dengan 0. Okey, susun balik dalam bentuk am. Okey, dah susun dalam bentuk am. Yang ni, cuba kita tekankan kalkulator, boleh tak fakturkan? Okey, boleh dapat nombor bulat. Jadi bolehlah buat nombor bulat. Bolehlah buat pemfakturan. Y tambah 4, Y tolak 3 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 4, Y sama dengan negatif 4. Y sama dengan 3. Okey. Boleh. So, dah dapat nilai Y. Kita cari nilai X. Jadi, X sama dengan 1 tolak 5Y.
negatif 4/3. So X kita boleh dapat 1 tolak. Okay, 1 tambah 20/3. So X sama dengan 21/3. Kita akan dapat 7. So satu lagi, warna lain pula, lagi confuse. X sama dengan 1 tolak 5 kat darab 3/3. So X sama dengan 1 tolak 15/3. X sama dengan negatif 14/3. So dapatlah nilai Y. Nilai Y dia, nilai X, nilai X dia. Okey, boleh. Okey, ada yang nak tanya, cikgu boleh tak kalau dari sini kita tak nak guna perfakturan tapi kita nak guna rumus? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Okey, so kalau kita guna rumus tadi, ingat balik, X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4A C per 2A. So letak kat sini, ni X, sini Y, sini Y, nampak? So Y sama dengan, ni cikgu tunjuk kalau guna rumus, Y sama dengan negatif B. Negatif B dia A, B, C. Negatif B dia 1. Okey, tambah tolak 1 kuasa 2 tolak 4. A dia 1. C dia negatif 12. Susunnya lah macam ni. Per 2 darab 1. So dapat Y sama dengan negatif 1 tambah tolak 1 tambah 12 kali 4, 48, 49. 1 tambah 48, jadi 49 per 2. So Y sama dengan negatif 1. Yang pertama tambah 7 per 2, kita akan dapat 4. Yang kedua Y sama dengan negatif 1 tolak 7 per 2, kita akan dapat, ni dapat 6, ni dapat 4. Okey, ni dapat 7 tolak 1, 6. 6 bagi 2 dapat 3. Yang ni dapat negatif 4. Okey, so untuk cari nilai X dia sama macam di sebelah. Okey, boleh. So mana-mana kaedah, mana-mana cara, janji awak dapat jawapan yang betul dengan cara yang betul, tak ada masalah. Okey, boleh? Faham tajuk ni? Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Selesaikan pesanan berikut, pesanan serentak berikut menggunakan perwakilan graf. Okey, lukis graf bagi pasangan pesanan berikut dengan domain negatif 5, X, 5. X di antara negatif 5 dan 5. Jadi, sekarang cikgu minta awak guna kertas graf. Okey, kalau boleh beli buku graf. Beli buku graf. Sebab kita nak guna lagi. Okey? Bukan setakat buat ni je, ada lagi graf nak guna. Okey, sekarang kita tengok. Cikgu dah buat paksi X, paksi Y. Cikgu labelkan kat sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, bila cikgu buat kat sini, nilai dia tak dapat tepat tau macam awak buat. Awak buat dalam kertas graf, nilai dia akan dapat tepat. Okey? Negatif 5. Ni cikgu nak tunjuk cara nak buat. Negatif 10. Negatif, yes, 15. Negatif 20. Berapa? Negatif 25. Negatif 30. Okey. Satu lagi. Paksi X. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia tak bagi skala dia. Bila tak bagi skala, awak boleh ikut awak punya nilai. Okey. Okey, nanti cikgu tunjuk macam mana nak cari nilai dia. Okey. Next. Okey, sekarang awak tengok 2X. Awak kena lukis satu-satu graf. So, sekarang kita buat graf linear dulu. 2Y tolak X sama dengan 1. Sekarang dia kata negatif 5 X 5. Jadi, X tu mesti di antara negatif 5 dengan 5.
So awak ambil dengan X dia sama dengan negatif 5 dulu. So kalau X sama dengan negatif 5, 2Y tolak negatif 5 sama dengan 1. 2Y negatif jadi apa? Positif kan. So positif 5 tambah 5 sama dengan 1. 2Y sama dengan 1 tolak 5. Y sama dengan negatif 4. 2 bawa sini jadi bahagi. So Y sama dengan negatif 2. So koordinat kat sini awak akan dapat negatif 2. Negatif 2 pula X dulu kan. Koordinat mesti XY. Negatif 5, negatif 2. Faham? Okay, sekarang kita cari satu lagi nilai. X sama dengan 5. So 2Y tolak 5 sama dengan 1. 2Y sama dengan 1 tambah 5. Y sama dengan 1 tambah 5, 6. 2 per 2. Y sama dengan 3. Jadi koordinat dia akan jadi 5, 3. So boleh plot kat sini. Negatif 5, negatif 2. Negatif 5. Y dia negatif 5, negatif 2. Negatif 2 di antara ni 2.5 kan. Kat sini je. Kalau awak dapat tepat sini. Okey, nampak? Cuba pangkalkan situ. Okey, satu lagi 5, 3. 5 paksi X, 3 kat sini paksi Y. So dah dapat tu, kita garis luruskan dia. Okey, nampak? Tu garis lurus. Okey. Next. Kita cari pula yang ini dia. Okey. XY sama dengan X kuasa 2 sama dengan 26. XY tambah. Okey, so sekarang dia bagi negatif 5. So X sama dengan negatif 5. Masuklah nilai. Negatif 5Y tambah negatif 5 kuasa 2 sama dengan 26. Negatif 5Y tolak pula tambah 5 kuasa 2, 25 sama dengan 26. Negatif 5Y sama dengan 26 tolak 25. Y sama dengan 1 per negatif 5. Nampak? Okey, satu lagi keadaan. X sama dengan berapa tadi? Yes, X sama dengan 5. So 5Y tambah 5 kuasa 2 sama dengan 26. 5Y sama dengan 26 tolak 25. So kita dapat 1 per 5. Okey, ni koordinat dia berapa? Negatif 5. Negatif 1 per 5. Satu lagi dapat 5, 1 per 5. Okey. Okey, untuk yang persamaan kedua tu, awak kena buat jadual Okey. Jadual di mana nilai X, nilai Y. Nilai X dia bagi negatif 5. So, awak letaklah. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kosong. 1, 2, panjang ni. 3, 4, 5. Okey? So, Y dia akan dapat guna persamaan XY tambah X kuasa 2 sama dengan 26. Bermaksud awak guna kalkulator, awak tekan negatif 5. Awak buat macam ni. Y sama dengan 26 tolak X kuasa 2 per X. Jadi setiap satu tu
Katalah negatif 5. Y sama dengan 26 tolak negatif 5 kuasa 2 per 5. Negatif 5. Tekan kalkulator. So, nilai yang awak dapat kat sini, awak tulis di sini. Okey? Kemudian dah dapat sampai semua, awak boleh plotkan. Okey. So, sini dapat 1 per negatif 5. So, tulislah sini. 1 per negatif 5. Okey, yang kedua. Kita dapat negatif 5 per 2. Dan seterusnya. Okey, boleh buat. Okey. So, dapat 25. Okey, kalau X sama dengan 2 dapat 11. X sama dengan 3 kita akan dapat 17 per 3. X sama dengan 4 kita akan dapat 5 per 2. X sama dengan 5 kita akan dapat 1 per 5. Nampak? So, dari sini awak kena plot dekat graf awak. Okay, awak kena plot dekat graf awak satu-satu. So, X sama dengan negatif 5. Cikgu plot guna color kuning. Okay? X sama dengan negatif 5. Dia lebih kurang kat sini. Nampak? Okey, lebih kurang je. Okey, negatif 4, negatif 5 per 2. So, separuh kat sini. Okey, negatif 3, 17 per 3. 5, dia lebih sikit. Negatif 3 kat sini. Kalau awak, graf awak tepat lah. Negatif 2, negatif 11 kat sini. Okey, kemudian negatif 1, negatif 25. Sini. So, graf ni dia akan bentuk macam ini. Nampak? Okey, so belah sini pula. Dia kosong ni tak ada, dia tak tertarikh, awak akan dapat error kan. Okey, so jangan usah hati. Tak tertarikh maksudnya dia tak sentuh pun dekat kosong, titik kosong. Okey, 1.25. 1.25 kat sini. 2.11 dekat sini. 3, 17 per 3. 17 per 3, 5 lebih kat sini. 4, 5 per 2, 2.5 kat sini. 5, 1 per 5 lebih kurang di sini. Okay, so rawak akan jadi macam ni. Tak kena pun paksi X, tak kena pun paksi Y. Dia tak kena pun. Okay? Boleh? Boleh buat? So, sekejap Okay, kita tengok kat mana dia punya penyelesaian. Penyelesaian dia adalah titik yang bersilang. Nampak? Titik ni bersilang, titik ni bersilang. Awak baca koordinat titik tu berapa. Koordinat titik ni berapa. Okey? Boleh? Okey, kita tengok kalau di kertas graf dengan betul. Okey, sekejap. Okey, ni. Kalau di atas kertas graf awak, kita akan dapat macam ni. So, awak tengok persilangan dia tu. Apa nilai persilangan dia? Sini. Okay, apa nilai persilangan kat sini dan apa nilai persilangan di sini. So, daripada kalau kita zoom graf ni, kita akan dapat persilangan dia negatif 4.3, negatif 1.7. Satu lagi 4.0 dengan 2.5. Okey, boleh. So inilah penyelesaian dia. Ini untuk X, ni untuk Y, ni untuk X, ni untuk Y. Maksudnya nilai X dia adalah 4 dan negatif 4.3. Nampak? Nilai Y dia adalah 2.5 dan negatif 1.7. Okey, itu sahaja. Satu graf je cikgu nak awak buat. Okey. Kalau tak ada nak beli buku lagi, guna kertas graf pun tak apa. Tampal dalam buku. Senang. Kertas graf tampal dalam buku. Satu soalan saja. Okey. Satu soalan graf lah. Yang lain tu kena buat lah. Okey? Boleh? Okey, kita sambung nanti. Bye-bye.